Okey, terima kasih DJ Eli atas perkongsian dari cerita dari seleksi pagi Perak FM. So, pasti banyak perkongsian menarik yang telah pun dikongsikan khususnya buat warga Perak. Dan sekarang ini kita nak berkongsi berkenaan dengan satu topik yang sangat menarik, bagaimana dari segi pembangunan teknologi dalam industri perubatan pada masa kini, khususnya kita memahami berkenaan saringan kanser paru-paru dengan kecerdasan buatan di Malaysia. Jadi tetamu yang bersama saya pada pagi ini adalah Dr. Hilmi Lokman yang merupakan pakar perunding respiratori dan perubatan dalaman dan naib Presiden Persatuan Jaringan Kanser Paru-Paru Malaysia LC-NM. Okey, terima kasih bersama kami pada pagi ini dan sudah pastinya kita nak berbicara berkenaan satu topik yang sangat penting ini ialah kita melihat peningkatan kes kanser di Malaysia ini dan sudah pastinya untuk menepaninya kita memerlukan perubahan dan juga pembangunan dari segi teknologi. Hari ini kita berbicara berkenaan teknologi kecerdasan buatan. Jadi mungkin untuk permulaannya doktor boleh kongsikan bagaimana dari segi ialah pengaplikasian kecerdasan buatan ini dalam kita menangani saringan kanser paru ini, doktor. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kanser di Malaysia ni dia semakin meningkat. Jadi salah satu masalahnya terutamanya dalam rawatan kanser paru-paru, dia punya diagnosis dia lambat. Pesakit lambat datang, pesakit lambat tahu apa masalah dia, dan lepas itu nak dapatkan diagnosis dia, nak tengok, nak buat test, nak buat scan apa semua itu ada problem sikit. Jadi kalau boleh kita nak cuba detect benda ni dengan awal, peringkat awal. Dan saringan yang paling senang sekali nak buat dengan menggunakan imbasan X-ray biasalah. So buat chest X-ray. So chest X-ray ni pula ramai orang buat X-ray setiap hari. Jadi bila kita buat chest X-ray, dia kena dilihat oleh seorang pakar yang boleh membuat interpretasi X-ray itu sendiri. Jadi bila kita dapat menggunakan aplikasi AI, jadi membuat diagnosis itu dengan lebih pantas. Itu yang cara yang kita cuba membangunkanlah. Okey. So, pastinya banyak kelebihan ialah bila kita menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini berbanding dengan kaedah konvensional. Jadi dari sudut perubatan sendiri, apa antara kelebihan-kelebihan utamanya, doktor? Okay, kelebihan utamanya nombor satu, kepantasan untuk membuat interpretasi. Nombor duanya, setelah meninjau result itu sendiri, dia akan dianalisa dengan pakar radiologis itu sendiri. Bukan bermaknanya kita pakai AI itu 100% kita lepas tangan, tak ada. So kena tengok pakar setuju atau tidak. Selepas tu kita tengok diagnosis yang boleh diperinci atau yang boleh dikenal pasti menggunakan teknologi AI sebanyak sampai 30 benda yang berbeza. Boleh daripada penyakit TB, boleh parut di paru-paru, nodul air di paru-paru, jantung bengkak. So banyak jugalah aplikasinya. Jadi dapat menolong atau membantu mendapatkan diagnosis. Terutamanya kebanyakannya dibuat untuk saringan pekerjaan. Jadi daripada di situ lepas tu untuk employment issues boleh menolonglah, atau pesakit ni okey kena buat macam ni, kena buat macam itu, kena buat test lain. Jadi doktor yang mengenal pasti masalahnya akan membuat surat rujukan untuk buat test atau rujukan kepada pakar. Sejak bila di negara kita mula menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI ini untuk saringan kanser paru-paru? Adakah yang sudah menyeluruh di negara kita, doktor? Dia masih baru. Dalam masa 2-3 tahun yang lepas ni, dia bawa masuk, digunakan oleh klinik swasta dahulu yang menolong untuk employment punya untuk approval lah, untuk mendapatkan visa bekerja di Malaysia. So dia bermula di situ. Jadi kami Lancaster Network bekerjasama dengan AstraZeneca, cuba nak expand kan, ataupun membuat public awareness
untuk teknologi ini supaya orang ramai dapat tahu dan mengenal pasti ini adalah salah satu cara untuk sesiapa yang buat macam medical screening boleh gunakan untuk tujuan seperti untuk mengenal pasti ada masalah-masalah lain lah. Salah satunya lah kanser paru-paru. Alhamdulillah, berbanding dengan kaedah konvensional, kaedah kecerdasan buatan ini, teknologi ini lebih menjimatkan dari segi untukkan masa. Dan kalau kita lihat juga doktor, dari segi kebolehpercayaan, ketepatan, yalah, apa lagi antara cabaran-cabaran yang perlu dilalui? Mungkin ada stigma dalam kalangan masyarakat khususnya berkenaan dengan aplikasi ataupun penggunaan teknologi buatan ini. Okey, setengah orang mungkin rasa sangsi betul atau tidak benda ini boleh menolong atau tidak. Macam saya katakan tadi, ya, dia betul, dia pantas, dia laju, dia apa yang dia boleh detect dan boleh kenal pasti, kita masih ada another filter. Dia akan pergi kepada doktor yang akan tengok betul ke apa report ni daripada AI itu, mengatakan dia setuju atau tidak, ataupun mungkin ada benda lain dia kata okey, mungkin ada benda lain, atau mungkin dia kata okey ini bukan really abnormality. Tapi so far dia quite consistent. Tapi benda ni walaupun dia baru di sini, tapi di setengah negara maju dia telah menjadi aplikasi yang dia diguna pasti untuk memang betul menolong untuk buat filtering atau detection and menolong pakar radiologis. Macam di United Kingdom, salah satu negara yang menggunakan teknologi secara luas. Okey. Wow, cukup menarik. Mungkin satu hari nanti kita akan melihat Malaysia juga turut ke hadapan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan khususnya dalam dunia perubatan, doktor. Okey doktor, bila bercakap dari segi penjimatan masa berbanding dengan kaedah konvensional, selalunya berapa lama proses yang diambil secara keseluruhan untuk aplikasi ataupun penggunaan AI ini, doktor? Okey, bila seseorang tu pergi untuk mengambil X-ray, siapa yang pernah pergi buat X-ray tahulah kan. Pergi sana, tarik nafas, tahan, snap, okey, lepas tu keluar. Tapi okey, itu proses untuk mengambil gambar. Pada interpretasi dia tak sampai seminit. So AI tu, mesin tu boleh mengenal pasti dan memberi report dalam masa seminit. Jadi memang pantas. Wow, memang sangat menjimatkan masa, doktor. Jadi dari segi etika, dari segi kepakaran pula bagaimana, khususnya dari segi kita lihat tenaga kerja di Malaysia ini untuk kita mengaplikasikan teknologi kecerdasan buatan ini secara keseluruhan di dunia perubatan di Malaysia, doktor? Okey, dia memang kena link kepada klinik atau sesebuah tempat yang memang ada lesen untuk membuat pemeriksaan kesihatan, macam seperti klinik ataupun hospital. Kita tak nak tiba-tiba orang buka kedai itu beli mesin nak pasang AI. Because dia kena ada multi-filter, kena ada approval, kena ada link dengan pakar radiologis sekali yang boleh mengenal pasti atau as a second filter lah untuk buat interpretasi pada report yang telah dijanakan. Okey, pastinya penonton pun tertanya bagaimanakah rupanya keadaannya untuk kita melaksanakan saringan kanser paru-paru ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI ini. Jangan risau sebab kita difahamkan ada public forum nanti, doktor. Ada, insya-Allah ada satu public forum yang di antara kerjasama yang dianjurkan oleh Lung Cancer Network Malaysia. Yang akan berlangsung pada hari Sabtu akan datang 18 hari bulan di Menara Ken, Taman Tun Dr. Ismail. Jadi dia ada banyak event. Jadi ada cookie demonstration, ada forum, ada Q&A session, ada soap making, dan di sini juga ada portable X-ray screening juga yang sesiapa yang berminat boleh datang untuk hadir pada sesi yang ada juga because dia mobile unit yang untuk X-ray itu sendiri, so boleh pergi ke sana. Jadi untuk menyertai semua aktiviti-aktiviti ini, doktor, secara percuma semua? Semua secara percuma, so sila boleh hadir, boleh walk in, boleh macam dekat sini ada QR code, ataupun pergi ke website Lung Cancer Network Malaysia, ataupun pergi Facebook Lung Cancer Network Malaysia seperti yang tertera.
Okey, anda boleh layari laman sawang yang kami kongsikan pada ketika ini untuk anda mengetahui berkenaan dengan LCNM Public Forum yang akan diadakan pada 18 November nanti yang bertempat di Menara Ken TTDI Level 2. Okey, kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan saringan kanser paru-paru ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI ini, dan ialah kita mungkin juga melihat dari sudut jangka masa panjang. Apa lagi yang mungkin boleh kita perbaiki, yang mungkin kita boleh bangunkan untuk kita memantapkan lagi penggunaan teknologi dalam dunia perubatan, Doktor? Okey, dia buat masa ini memang kita menggunakan macam X-ray AI ini memang baru. Tapi dalam bila kita lihat masalah diagnosisnya lambat. Jadi X-ray itu saringan awalan. Jadi selepas nampak ada sesuatu yang tak kena pada X-ray, jadi kita akan syorkan pesakit pergi kepada CT scan untuk mendapat mengenal pasti abnormaliti yang kita nampak pada X-ray itu sendiri. Jadi kalaulah kata sebelum ini kita bila membuat saringan kita akan memberi nasihat kepada pesakit-pesakit yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi seperti mana mereka yang ada mereka seperti perokok. Perokok yang telah merokok 20 ke 30 tahun, jadi load smoking load dia tinggi. Jadi risiko untuk mendapat kanser memang tinggi. Kita telah tahu bila membuat study atau research pada masa lampau yang perokok adalah grup yang ada risiko tinggi untuk mendapat lung kanser, terutamanya lelaki. Lelaki. Bukan 100% untuk lelaki, tapi memang terutamanya lelaki. Jadi mereka disyorkan untuk mendapatkan CT scan atau low dose CT, imbatan CT rendah, dos rendah yang boleh dibuat di kebanyakan hospital swasta. Untuk kalau umur dalam 35-40 tahun ke atas, buat setahun sekali. Pasal kalau kita bayangkan macam ni, okey, paru-paru kita besar. Jadi dia bukan macam pesakit yang ada kanser payudara, dia boleh self-examination. Paru-paru kita tak rasa. Kita tak boleh. Tak boleh. Sebab dalaman kita. Betul, dalam. Lepas tu bila dia mula titik tumbuh kansernya daripada benda yang kecil, dia akan membesar. Jadi bila masa dia kecil, dia tidak mendatangkan apa-apa masalah pada pesakit itu sendiri. Jadi simptom tak ada. Jadi bila dia dah membesar, masa itulah baru kita detect. So kebanyakannya pesakit bila kita detect kanser paru-paru, bila mereka ada simptom, mereka telah pada tahap lanjutan, tahap 3, tahap 4. Bila tahap 3, tahap 4 dah kira advance, jadi rawatannya lebih sukar, lebih rumit. Jadi kita nak dapat detect kanser paru-paru pada tahap awal, tahap 1, tahap 2. Jadi rawatan utamanya kalau boleh memang untuk pergi ke pembedahan, buang terus. Jadi insya-Allah dia tak datang balik. Tapi yang paling penting adalah untuk kita mencegah pada peringkat awal, doktor. Sebab seperti yang doktor nyatakan tadi, ialah pada peringkat awal tidak ada simptom-simptom yang boleh dikenal pasti sehinggalah pada tahap yang lebih serius, lebih kronik, doktor. Dan sepastinya doktor, kita ada ruangan beberapa minit saja lagi ni. Jadi mungkin ada sedikit saranan doktor kepada masyarakat di luar sana, ialah kita melihat kepada peningkatan kes-kes kanser di Malaysia. Kita melihat kepada tinjauan kesihatan dan juga mobility kebangsaan 2019, kanser paru-paru juga meningkat. Jadi bagaimana dari segi tahap kesedaran masyarakat dalam hal ini, doktor? Okey, pada saya kebanyakan orang dia takut. Nak tahu ini masalah apa. Batuk berpanjangan, batuk berdarah tu memang dia akan datanglah jumpa pakar atau jumpa doktor. Jadi tanda-tanda lain sepertinya badan susut, kurang makan, susah pernafasan, batuk lebih daripada 2 ke 3 minggu, jumpalah doktor untuk dapat rawatan. Untuk kalau benda ni hanyalah kata jangkitan kuman, mendapat rawatan, dapat antibiotik, insya-Allah dia akan hilang atau pulih atau sembuh. Tapi kalau simptom-simptom ini akan berlanjutan, memang sesuatu memang kena buat investigasi lanjut untuk mengenal pasti apa masalah. Okey.
Itu yang sangat penting untuk kita berjumpa dengan pakar-pakar yang bertauliah, khususnya kita memahami berkenaan isu kesihatan kita. Sekali lagi saya war-warkan, jangan lupa kepada anda yang berada di sekitar Lembah Kelang untuk sama-sama kita hadir LCNM Public Forum yang akan berlangsung pada 18 November 2023 bertempat di Menara Ken TTDI Level 2. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hilmi Lokman atas perkongsian pada pagi ini, khususnya kita memahami bagaimana saringan kanser paru-paru ini dilaksanakan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Okey penonton, kita akan terus saja ke cerita pagi Perlis untuk kita mengetahui berkenaan mitigasi bagaimana usaha ini dapat membantu komuniti. Terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita Sofi Syamsuddin yang sudah pun bersedia pada ketika ini. Baik, terima kasih. Cerita pagi Perlis hari ini akan mengupas berkaitan